Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya, dan untuk video kali ini, video yang agak aku suka untuk sharing sebab aku rasa benda ni semua orang patut tahu. Dia berkenaan dengan masalah cyber security ke apa. Maknanya kita punya keselamatan dalam kita melayari dunia internet zaman sekarang ni. Adakah kita selamat sebenarnya? Ni macam mana dia orang ni boleh hack kita? Macam mana dia orang boleh dapatkan kita punya maklumat seperti maklumat Facebook account kita, password, username, bukan sekadar kita punya Facebook, kita punya bank, kita punya website ke apa semua. Macam mana dia orang boleh tahu? Kali ni aku nak berkongsi sikit macam mana dia orang hack. Ini salah satu method lah yang aku tengok dalam Google gitu. Okay. So sebenarnya berbalik kepada topik kita yang awal sebelum intro tadi tu, sebenarnya bahaya ke ataupun selamat ke tak kita nak download movie ataupun software cetak rompak ni dalam website ni? Sebenarnya bagi aku sangat bahaya. Okay, sangat bahaya benda ni. Kalau untuk movie tu dia mungkin dia agak susah sikit. Jadi untuk ni kita nak fokus software lah. Okay, software. Okay, untuk software ni, bagi yang biasa bermain-main dengan laptop ni apa semua, dia akan familiar lah dengan perkataan software crack. Software crack ni maksudnya dia bukan original lah. Contohnya software, kita ambil game lah. Okay, game. Biasanya korang nak download satu game ni, kalau original punya game biasanya harga dia dalam ratus macam tu. Kalau yang crack ni memang dia akan bagi free. Biasanya ada orang download, dia letak benda tu free je dalam dia punya website. Kalau korang perasan, kebanyakan software crack ni bila kita nak install dia tu, kita kena matikan kita punya antivirus. Benda tu sangat bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Alright, konsep dia macam ni. Katakan korang jenis yang suka download software. Alright, korang masuk ke dalam website tu. Website ni korang download satu software. Contohnya software game. Alright, kalau si hacker ni nak hack korang, biasanya dia akan letak satu benda di dalam software tu, di dalam crack punya ni lah. Alright, macam tadi, biasanya software crack ni untuk kita install dalam kita punya PC ataupun kita punya laptop, kita kena matikan kita punya antivirus. Biasanya dia punya instruction macam tu lah. So bila kita matikan kita punya antivirus, secara automatiknya kita membenarkan virus ataupun spy, perisian spy ni masuk ke dalam kita punya laptop ataupun PC. Tu sangat bahaya sebenarnya. Aku nak bercerita berkenaan dengan software spy ni. Benda ni memang ada. Aku tak nak reveal benda tu sebab aku takut ada yang salah guna ke apa ke. Jadi aku namakan software ni sebagai K. Okay, huruf K. Right. So apa fungsi K? K ni adalah satu perisian ataupun software yang mana kita boleh track apa yang orang type dekat kita punya keyboard tu. Katakan setiap hari kita akan buka kita punya laptop, memang kita wajib kita akan menulis ataupun kita menaik dekat kita punya laptop ni. Okay, sama ada kita nak masuk ke dalam kita punya laptop kita. Contohnya laptop kita berkunci, kita nak masukkan kita punya password. So benda K ni tadi boleh detect apa password yang kita tulis. Sebab setiap benda yang kita tulis dekat keyboard, K ni akan rakam. Setiap benda, setiap inci, setiap apa lagi, setiap benda yang kita tulis lah. Makna kata kalau kita masuk ke dalam website Facebook, kita log masuk dekat kita punya username, password, apa benda semua, benda tu dia record, dia capture segala benda tu. So detail dia akan dapat semua benda. Sebenarnya benda ni dia ada baik dia ada buruk dia. So kita senaraikan dulu benda apa yang baik ni sebenarnya, apa manfaat dia. Yang pertama, software K ni seperti mana kita tahu, dia lebih kepada untuk kita pantau apa yang orang tulis dekat keyboard ni. Contohnya anda ada anak yang remaja yang sedang orang kata membesar lah. Yang membesar. Contohnya anda nak pantau dia, malam-malam dia buat apa, tiap hari-harian dia buat apa dekat laptop ni apa semua kan, dekat PC apa semua. So kita nak tahu website apa dia masuk, dia chat dengan siapa, dia chat apa. So kalau kita install benda K tadi tu dekat laptop tu, so kita boleh pantau semua benda A to Z. So tu antara satu aku rasa dikira sebagai satu kebaikan dia. Tu untuk orang kata dalam
kita punya family lah, korang punya family. So andai kata dari segi dekat tempat kerja pula, kita nak pantau kita punya staff tu buat apa, setiap hari dia tulis apa, korang boleh install benda K tu dalam korang punya PC dekat korang punya office tu. So maknanya korang boleh pantau staff korang buat apa, benda semualah. So yang ketiganya, dia boleh diguna pakai untuk siasat lah. Okay, siasat macam ada orang nak buat unsur jenayah ke, benda semua ke, macam dekat cyber cafe ke, benda semua ke kan, kalau ada kes ke apa ke, mungkin dia boleh rujuk data-data yang K capture ni. Itulah fungsi dia. Sebenarnya bagus kalau kita guna dekat tempat yang betul, kita boleh pantau benda tu semua. Dari site yang tak bagusnya, ni banyak ni sebenarnya yang tak bagus ni pun boleh tahan juga kok. Yang pertama, nak hack orang, nak tahu data peribadi orang, kita boleh buat. Kita boleh tahu melalui apa yang K capture ni. Contohnya korang punya kawan ni suka pinjam korang punya laptop, lepas tu korang nak tahu apa password Facebook kawan korang, jadi korang letak benda tu dalam korang punya laptop. Bila dia buka Facebook dekat korang punya laptop, yes, korang akan dapat username dan juga password. Dia bukan sekadar korang dapat Facebook password, username apa semua, tak, lagi apa benda yang dia type dekat keyboard korang tu, korang akan dapat trace. Jadi amat bahaya sebenarnya kalau benda ni jatuh dekat tangan orang yang tak bertanggungjawab lah. Yelah, mula-mula kita nak guna ni untuk kebaikan, tapi mungkin orang kata gelecoh. Okay, gelecoh ke arah yang kadang-kadang rasa nak test benda ni jadi ke tak, test dekat kawan dia lah, apalah. Ni sebagai ilmu lah, okay? Untuk video ni sebagai ilmu, okay? Untuk pengetahuan kita semua bahawa benda ni ada, benda ni wujud. Okay, jadi sebab tu macam aku, kalau aku pinjam laptop orang ataupun aku pergi dekat cyber cafe, kalau aku perlu nak log masuk dekat bank ke, my bank to you ke apa benda semua, aku tak akan log masuk menggunakan keyboard ni. Biasanya aku akan guna keyboard on screen. Keyboard on screen dia ada dalam ni, dalam setiap Windows apa semua memang ada keyboard on screen. Maknanya kita just tekan guna ni lah. Kita tak perlu nak type, guna keyboard ni. Tu salah satu cara lah, okay? Kalau kita guna laptop orang ataupun kita pergi dekat cyber cafe ke benda semua, kalau boleh jangan guna keyboard ni untuk kita masuk ke dalam kita punya akaun media sosial ke, my bank ke, apa benda semua ke. Okey, jadi macam mana benda ni boleh tersebar dalam kita punya laptop ataupun PC? Bagi aku benda ni kecuaian orang tu sendirilah. Okay, yang pertama tadi yang itulah, dia suka download movie, dia suka download software crack yang tak tahu daripada mana sumber dia datang. Download je, lepas tu matikan antivirus, lepas tu benarkan K tu masuk ke dalam kita punya laptop ni kan. Kalau boleh, lepas ni janganlah download lagi movie yang cetak rompok ke, software yang cetak rompok ke. Kalau boleh nampak website yang pelik-pelik tu, kalau boleh janganlah. Jadi yang next yang biasanya kena hack, yang dia nak hack orang. Okay, yang dia nak hack orang, maknanya kata dia jumpa satu software ni, software ni cakap dia software yang boleh hack Facebook orang. Dia download software tu, kononnya dia nak hack orang, dia nak hack Facebook orang, tapi dia tak sedar dalam software tu orang letak K dalam software tu. Maknanya kata dia nak hack orang, dia pula kena hack. Jadi nak khabar royaknya, nak bagi tahunya di sini, dunia cyber ni sebenarnya sangat bahaya. Okay, kalau kita tak berjaga-jaga, memang mungkin kita akan terkena lah. So bagi yang pakai Apple apa benda semua tu, dekat Apple aku rasa tak pasti lah, kebanyakannya yang kena hack ni banyaknya dekat Windows lah kot. Dekat Apple rasanya dia secure sikit kot. Dia secure Apple, sebab tu macam orang yang kerja pro punya ni, dia banyak guna Apple benda semua. So banyak kelebihan lah dekat Apple tu. So disclaimer, Apple tak sponsor aku punya video ni. Jadi kita bercakap berdasarkan apa yang kita tahulah. Macam setahu aku tu lah, Apple dia susah sikit. Kebanyakan developer K tadi tu, dia buat untuk Windows lah. Tapi Apple rasanya ada K tu. Dia tetap kena berjaga-jaga lah. So itulah dia, sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan K tadi tu. Okay, apa tu K memang aku rasa aku tak bagi tahu lah kot. Sebab aku tak mahu lah jadi benda yang orang salah guna ilmu tu daripada video ni. Sebab aku buat video hari ni, aku nak sharing berkenaan dengan keselamatan. Okay, kalau boleh lepas ni jangan terlalu suka sangat download movie cetak rompok, software cetak rompok. Kalau boleh jangan kena kurangkan. Kalau macam nak download juga kena tengok
tak tahu nak kata hal macam apa. Kalau perlukan, biasanya ada software crack yang betul-betul dia bagi crack, tak perlu nak matikan antivirus pun kita dah boleh kita boleh install lah benda tu. Tapi kena tengok balik lah, kena berjaga-jaga lah. Nak bagi tahunya benda ni ada dan benda ni sangat bahaya lah untuk kita. Ya, cuba bayangkan semua benda, apa yang kita chat, apa yang kita masuk login semua, dia boleh capture satu-satu huruf. Kalau kita type A, dia record A. Benda K ni dia ada banyak jenis, dia sangat canggih sebenarnya. Ada aku pernah tengok tu, dia boleh capture keyboard saja. Lepas tu ada juga yang dia boleh capture ni webcam. Contohnya korang punya kamera dekat laptop ni kan, dia boleh capture muka kita. Dia boleh capture video, lagi dahsyat, dia boleh capture video dekat ni. So ada yang boleh capture cam, ada yang boleh capture screen. Tu lagi bahaya. Macam tadi aku bagi tahu, aku nak masuk dekat aku punya My Bank. Kalau aku pergi dekat Cyber Cafe, aku guna virtual keyboard kan. So kalau dia boleh capture juga screen ni, dahsyat lah. Okay. Kalau kita guna virtual keyboard pun dia boleh detect. Memang dahsyat lah benda tu. Dia tujuan dia untuk benda yang baik sebenarnya. Tapi itulah, bila orang salah guna ni, habis. So itu je perkongsian aku pada hari ini, dan semoga orang kata mendapat manfaat lah, sedikit sebanyak mendapat manfaat daripada video-video ni semua. Dan kalau boleh, share lah video ni supaya adik, kakak, abang, mak, ayah kita tahu berkenaan dengan benda ni, supaya mereka lebih berhati-hati lah lepas ni. Okay, jangan sebarangan orang kata tengok kiri kanan lah. Kiri kanan juga nak main benda-benda ni, dahsyat jugalah sebenarnya. Dia bukan sekarang ni, daripada dulu lagi. Kalau kita tengok, kita baca forum dekat Google apa semua berkenaan dengan jenayah cyber ni, kita nak buka internet pun rasa takut dah kadang-kadang. Tapi itulah. Okay, jadi itulah dia sedikit perkongsian untuk hari ini. Dan macam biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Subscribe tu percuma je. Dan sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.